Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuannya, lebih 700 OKU termasuk ibu bapa mereka telah dan akan menerima suntikan vaksin COVID-19 yang diadakan di Sibu. Laporan penuh bersama Fazril Hisham Afandi. Silakan. Salam sejahtera dan salam hormat. Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit Bertaraf Antarabangsa bakal dibangunkan di Sarawak dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu peruntukan sebanyak 200 juta ringgit juga telah diluluskan bagi pembinaan pusat berkenaan. We must have a professional, credible research institution for us to interact with international body so that you can predict. You can predict and what sort of vaccine yang mesti do. For all you know, we can also produce vaccine because we are rich in biodiversity. Tambahnya lagi, beberapa badan kesihatan dunia juga sudah dikenal pasti untuk menjalin kerjasama yang turut akan disertai pakar daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, usaha mewujudkan pusat tersebut juga sebagai persediaan menghadapi pandemik atau penyakit berjangkit pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas melawat ke Pusat Pemberian Vaksin PPV UNIMAS Kota Samarahan. Pada lawatan tersebut, beliau menzahirkan penghargaan kepada pihak UNIMAS dalam membantu mempercepatkan proses vaksinasi di negeri ini untuk meningkatkan kadar imuniti kelompok. Lebih 700 orang kelainan upaya OKU termasuk ibu bapa mereka telah dan akan menerima suntikan vaksin COVID-19 mereka di Pusat Agape Jalan Alan, Sibu. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, program vaksinasi itu akan dilaksanakan selama 3 hari. Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan pemilihan Pusat Agape sebagai pusat pemberian vaksin untuk golongan ini juga adalah satu langkah tepat dalam usaha mengurangkan keresahan atau ketakutan individu-individu ini untuk menerima suntikan vaksin. What Agape has done, I think the Agape realize, this is real, the anxiety is real, the fear is real. So we want them to be vaccinated in a place which is familiar to them, and where there are people who will be able to, familiar people to them, and people who can provide services, counselling, for instance. Datuk Seri Fatimah bercakap di sidang media selepas melakukan lawatan ke program itu hari ini. Beliau turut berharap program yang sama akan dapat dilaksanakan di bahagian-bahagian lain di Sarawak dengan penglibatan persatuan dan organisasi berkaitan. Langkah-langkah pemvaksinan untuk OKU seperti ini katanya amat penting agar mereka tidak tercicir daripada menerima vaksin COVID-19. Pusat Agape kini menempatkan beberapa organisasi, antaranya Persatuan Kanak-kanak Berkeperluan Khas Sibu, Klinik Peringatan Kanak-kanak Lau King Hau, Pusat Jagaan Metodis dan Persatuan Autism Sibu. Turut hadir pada program tersebut adalah Temenggung Dato' Vincent Lau dan pemancar Dato' Jason Tai. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing mencadangkan 2 lagi pusat pemberian vaksin PPV dibuka di Bintulu bagi memudahkan usaha pemberian vaksin khusus kepada komuniti setempat termasuk golongan peniaga pasar malam dan penjaja. 2 fasiliti tersebut ialah di Auditorium Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Pusat Sukan Kidurong. Bercakap kepada media di Bintulu, jelas beliau auditorium BDA dicadangkan untuk pemberian vaksin khas kepada peniaga pasar malam, pasar tamu, pasar utama Bintulu serta golongan penjaja termasuk ahli keluarga mereka. Sementara itu, PPV Pusat Sukan Kidurong pula bagi proses vaksinasi penduduk perumahan Kidurong fasa 1 hingga fasa 5 serta penduduk di penempatan Sungai Pelan. Cadangi di tempat untuk STNC propose tu tepat itu kelulusan proposal pergi itu mungkin CITF lah. Kita boleh dapat kelulusan dan juga kita yakin kalau ini tempat kalau boleh dapat lagi dilaksanakan, kita mestilah di Bintulu punya vaksin boleh dicepatkan. Menegaskan perkara tersebut, beliau turut mengharapkan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menambah keperluan sumber manusia bagi membantu proses vaksinasi di Bintulu. Mengenai situasi sesak yang berlaku di PPV Dewan Seri Kenyalang UPM Kampus Bintulu yang dilaporkan dalam media sosial sejak beberapa hari lepas, beliau menegaskan penerima vaksin harus hadir mengikut jadual janji temu yang telah ditetapkan dalam MySejahtera.
Justru katanya pihaknya telah berbincang dengan Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Sien Liang, satu pendekatan baharu berkaitan urusan pendaftaran dan janji temu yang lebih mudah dan ringkas akan diuji pelaksanaannya di PPV Dinner World. Ia sebagai langkah memastikan proses pemberian vaksin berjalan lancar dan cepat bagi mengelakkan kesesakan berlaku. Pusat Perubatan Rejang RMC di Sibu akan menambahkan kapasiti pemberian vaksin COVID-19 harian daripada 400 dos kepada 1,000 dos sehari. Perkara itu didedahkan Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai menerusi laman Facebooknya. Jelas Dr. Anwar, ke arah penambahan kapasiti itu, operasi pemvaksinan RMC yang ketika ini menggunakan ruang di bahagian belakang bangunan hospital swasta itu akan berpindah ke Dewan Suara Sibu. Operasi di Dewan Suara Sibu katanya akan bermula Isnin minggu depan. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam memberitahu RMC akan menanggung kos perbelanjaan tambahan sebagai tanggungjawab sosial korporat hospital berkenaan. Semalam, beliau turut melakukan lawatan ke Dewan Suara Sibu bersama beberapa pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia dan wakil RMC bagi merancang gerak kerja yang akan berlangsung di Dewan itu kelak. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Khairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih laporannya dari Sarawak.